Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas limpah kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya meminta para pelajar tahun 3 untuk membuka buku Kahfah Pelajaran Fiqh Syahadah. Buku Kahfah Pelajaran Fiqh Syahadah tahun 3. Dan insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat 34. Para pelajar boleh buka muka surat 34 di atas tajuk yang ke-10 iaitu Syahadah Mukmin. Syahadah Mukmin. Baik. Para pelajar boleh ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum. Firman Allah Subhanahu wa taala, Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu itu. Sekali lagi, maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu itu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Baik. Dalam petak yang di bawah tu, Islam adalah agama sejagat yang sesuai dianuti semua manusia. Islam tidak memaksa orang lain memeluk Islam. Islam tidak memaksa orang lain memeluk Islam. Tetapi seseorang yang bersyahadah memeluk Islam hendaklah melaksanakan dan mentaati ajaran Islam sepenuhnya tanpa mengikut cita rasa keinginan. Inilah syahadah mukmin sejati yang menyatakan Allah Ta'ala Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah Ta'ala yang perlu diikuti. Baik, sekali lagi ikut saya baca. Islam adalah agama sejagat yang sesuai dianuti semua manusia. Islam tidak memaksa orang lain memeluk Islam. Tetapi seseorang yang bersyahadah memeluk Islam hendaklah melaksanakan dan mentaati ajaran Islam sepenuhnya tanpa mengikut cita rasa keinginan. Inilah syahadah mukmin sejati yang menyatakan Allah Ta'ala Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah Ta'ala yang perlu diikuti. Baik, di atas tajuk syahadah mukmin ini, dengan maksud bahawa bila mana kita mengucap dua kalimah syahadah, berartinya kita telah Islam dan beriman. Islam dan beriman. Ada orang hanya semata-mata untuk menyelamatkan dirinya mengucap syahadah, tapi dia tak beriman, tak beryakin dengan apa yang dia ucap. Kita yang mengucap dua kalimah syahadah mesti yakin. Bukan sekadar kita ucap dengan lidah kita, tapi mesti tertanam dalam hati kita, dalam akal kita, keyakinan di atas apa yang kita ucap, syahadah yang kita ucap. Apa dia syahadah yang kita ucap? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil dua kalimah syahadah. Satu, kalimah tauhid dipanggil. Kalimah tauhid, syahadah tauhid, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Yang keduanya, syahadah Rasul, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana seseorang manusia mengucap dua kalimah syahadah, artinya dia telah Islam. Dan dia perlu membuktikan keislamannya itu dengan melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Islam. Seorang Islam, dia mesti melaksanakan. Bukan maksudnya
dia dipaksa untuk melaksanakan perintah-perintah dalam Islam itu dah. Itu menandakan kerelaannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang berdasarkan kepada yang kita kata sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita telah mengaku dengan kerelaan hati kita bahawa Tuhan kita yang layak untuk kita sembah semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di atas ucapan syahadah kita. Kemudian kita mengakui bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, yang perlu kita ikuti di atas kalimah syahadah Rasul yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu tidak timbul soal ada orang kata kita tak boleh paksa orang untuk melakukan sesuatu perkara dalam Islam ni. Dia nak tutup aurat ke tak tutup aurat ke, ikut suka dia je. Dia nak semayang ke tak semayang ke, ikut suka dia je. Tak. Itu satu pendapat yang silap. Satu pemikiran yang silap. Kenapa? Bila mana dia mengucap dua kalimah syahadah, dia Islam, dia wajib melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan pengakuan syahadah yang telah dibuat. Itu yang diistilahkan dalam agama kita sebagai sesuatu yang telah ditaklifkan, maknanya sesuatu yang telah diberati hukum syarak ke atas dia bila mana dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Baik, itulah yang dikatakan sebagai seorang yang telah bersyahadah dan beriman di atas syahadah tersebut. Bukan sekadar dia mengucap. Jangan jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua dia ajar boleh mengucap. Kita ajar dia boleh mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, burung kakak tua tu pun kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia tak tahu apa yang dia ucap. Kita kena jadi manusia yang tahu apa yang dia ucap di atas dua kalimah syahadah tersebut. Sebab itu untuk diri kita yang telah mengucap dua kalimah syahadah, menjadi kewajipan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai sesuatu yang telah ditaklifkan, maknanya telah diberati hukum syarak ke atas kita untuk kita melaksanakannya. Namun begitu kita tak boleh pula untuk memaksa orang yang bukan Islam supaya dia masuk Islam, tak boleh. Kita cuma kena berdakwah kepada mereka supaya mereka memahami Islam macam ni, supaya mereka tertarik dengan kebaikan Islam. Moga-moga mereka akan masuk Islam. Itulah hikmah ataupun kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam. Apatah lagi kalau sekiranya kita sama-sama Islam, sudah tentu kita akan menjadikan diri kita sentiasa berbaik-baik dengan orang-orang Islam, dan kita tidak sama sekali untuk bermusuh-musuhan dengan sesama Islam. Baik, itulah di atas tajuk yang kita bincang pada malam ini, pada hari ini, iaitu syahadah mukmin. Syahadah orang yang beriman, dia akan melaksanakan kewajipan ataupun tanggungjawab yang telah diperintahkan, yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia, insya-Allah. Jadi, di atas kefahaman yang saya bagikan ini, insya-Allah saya meminta para pelajar untuk membuat aktiviti pada muka surat 35, aktiviti 1, tandakan betul ataupun right pada kenyataan yang betul dan pangkah pada kenyataan yang salah. Itu aktiviti 1. Begitu juga dengan aktiviti 2, iaitu pada muka surat 36, iaitu isi tempat kosong dengan kalimah yang betul. Dia beri perkataan-perkataan tersebut, kamu isikan tempat kosong pada soalan-soalan yang di bawah itu, insya-Allah. Jadi sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga para pelajar bersedia untuk melaksanakan tugasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.